kata lebih faham lah sesuatu tajuk. Seperti AdMed, tajuk yang pertama itu yang berkenaan fungsi. Itu sukar lah untuk faham. Hazul ini mungkin ada perbezaan sedikit. Kerana saya selalu menghantar anak-anak saya untuk package pembelajaran di luar ataupun dengan pelbagai guru secara dalam talian ya. Dan saya dapati gaya pengajaran guru-guru yang mengajar di Hazul ini mungkin lebih dekat dengan murid-murid. Sebab kadang saya tengok anak saya yang gembira, dia kena gelak macam tu, maknanya macam tak stres. Jadi bila murid-murid boleh belajar dengan gembira, sudah tentulah ilmu yang diterima tu lebih tenang dan terang. W dalam sebutan T. Jadi inilah jawapan terakhir. 4 langkah mudah untuk pelajar aplikasikan supaya dapat kuasai topik 1 matematik. Okay. Banyak lagi rahsia. Hazul terbaik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua penonton yang sedang menonton dekat, sekarang kita sedang dekat 2 platform, iaitu YouTube TV Lahazul dan juga Facebook. Dekat Facebook ada 2, iaitu page Facebook Lahazul dan juga komuniti Ibu Anak-anak Bijak Fikir. Alright, so bagi penonton yang sedang menonton sekarang, apa kata komen dulu sekejap, untuk cikgu tahu, macam mana kita punya audio, video semua jelas ke tak? So penonton boleh komen sekejap kita tengok sikit. Alright, so siapa yang bersama dengan cikgu pada pagi ni? Alright, pagi ni kita bukan nak mengajar, bukan nak mengajar ataupun nak buat games. Games pada waktu petang. Pada waktu pagi ni kita mau kepada sharing macam mana ibu bapa boleh bantu anak-anak dekat rumah bagi meningkatkan pengetahuan dalam subjek matematik. So of course lah, kalau dengan saya akan sharekan tentang matematik. So ibu bapa, kalau sedang menonton ibu bapa, cuba komen. Nak ke? Nak? Cuba komen sikit. Nak tahu tak apa cikgu nak kongsikan pada pagi ni? So mungkin ada lagi ibu bapa yang belum kenali saya. Saya Cikgu Musi daripada Lahazul. Saya dekat sini saya akan mengajar subjek matematik daripada tahun 4 sampai tingkatan 5. Dan juga saya mengajar subjek matematik tambahan. So saya punya course banyak adalah matematik tambahan lah. So kalau ada ibu bapa yang berminat, boleh hubungi saya. Saya lebih cenderung untuk mengajar subjek matematik tambahan. Alright, so daripada Coach Nidau, Assalamualaikum Cikgu Musi. Skrin agak aku sekejap kita akan baiki sekejap Waalaikumsalam. Daripada Coach Nisna. InsyaAllah saya akan kongsikan pada pagi ni Alright, so beramai. So sekarang dah ada mata memandang. So basically topik kita pada pagi ni adalah bagaimana ibu bapa nak bantu tingkatkan pengetahuan anak dalam matematik. So saya akan tekankan dari segi gaya bahasa matematik. Matematik ni sebenarnya adalah bahasa. Dia adalah bahasa. Dia bukan kalau contoh kita belajar biasanya bahasa Melayu, bahasa Inggeris, kita cakap bahasa. Sebenarnya matematik ni juga adalah bahasa. Kalau bagi ibu bapa yang tahu tentang subjek matematik, sebenarnya dia adalah bahasa. Dia ada gaya bahasa dia sendiri. So pagi ni saya nak share pada ibu bapa macam mana gaya bahasa dalam matematik. Mungkin boleh share juga pada anak-anak penonton untuk tengok kita punya perkongsian pada pagi ni. Oh, baru tahu matematik bahasa. Betul, matematik ni adalah bahasa sebenarnya. Siapa baca soalan matematik ada bahasa dia, so dia akan boleh jawab soalan. Alright, so daripada Facebook ada kat situ nampak ada like satu daripada Facebook mungkin kalau ada simbol tu daripada Facebook lah. Alright, so dekat penonton dekat Facebook juga boleh komen, tak ada masalah. Saya boleh baca komen, dia boleh pin juga komen, saya boleh baca. Alright, so jom kita mulakan Alright, so kita boleh share screen dulu slide yang pertama. Kita tengok balik tajuk kita apa pada pagi ni. Ini topik kita pada pagi ni iaitu fahami gaya bahasa matematik untuk tingkatkan grade para pelajar. So ini dari segi pelajar, kalau pelajar yang sedang menonton, so pelajar juga boleh tengok macam mana saya kongsikan tentang gaya bahasa matematik. Tapi sebenarnya of course saya nak share pada ibu bapa di sini mengenai gaya bahasa matematik.
Sebab gaya bahasa ni kita pun boleh faham hanya kita sebagai parents kan, gaya bahasa dia yang simple saja yang saya nak share, okay, yang boleh tunjukkan pada anak-anak kat rumah, okay. Sementara kita masih lagi lockdown, okay, kita ada insyaAllah ada masa lebih banyak bersama anak-anak kat rumah. So inilah waktunya untuk kita share, okay, untuk bersama dengan anak, kita tengok sikit dia orang punya syllabus belajar macam mana kan. Basically, okay, kalau ada ibu bapa yang tak aware, matematik sekolah rendah, syllabus KSSR ni dah semakin mencabar sebenarnya. Matematik dah semakin mencabar. Pelajar tahun 4 dah belajar financial mathematics, iaitu matematik kewangan. Terkejut kan kalau ibu bapa tengok sekarang, mungkin bapa pun mungkin tak boleh nak share sebab totally tak sama dengan kita belajar dulu. Okay, topik KSSR. Kalau tahun 6 tahun ni insyaAllah boleh lagi sikit-sikit. Okay. Alright, so fahami gaya bahasa matematik. Alright, so jom kita pergi pada slide yang seterusnya. Okay, fahami gaya bahasa. Alright, so apa gaya bahasa dalam matematik ni adalah kata kunci. Kata kunci itulah yang saya namakan dia sebagai gaya bahasa. Okay, contoh, bila ibu bapa, okay, tuan-puan tengok soalan matematik, okay, yang ni saya nak share more kepada sekolah rendah, tapi dia juga boleh diguna pakai sehingga ke sekolah menengah sebab sekolah menengah pun ada kata kunci dia. Cuma kata kunci sekolah menengah ni ada advance sikit lah. Alright, so mungkin perkongsian pada pagi ni dia more kepada yang sekolah rendah. Betul, saya belajar masa menuntut di peringkat ijazah. Okay, alright, kata kunci kata kunci ni lah yang saya katakan dia sebagai gaya bahasa. Contoh, bila ibu bapa tengok soalan matematik kan, okay, cuba tengok soalan, contoh kita nak ajar anak kita kan, kita kena tengok pada kata kunci ni. Kita ajar mereka untuk keluarkan kata kunci. Jangan ajar mereka untuk selesaikan soalan dulu, susah. Okay, kalau kita ajar anak kita untuk selesaikan soalan matematik, dia orang akan rasa macam berat, rasa macam susah. So, itu bukan proses yang betul lah untuk belajar matematik sebenarnya. Okay, proses yang betul kalau saya buat pada pelajar-pelajar saya, okay, kata kunci ni saya terapkan pada pelajar dalam bengkel matematik hammer. Okay, dekat Al-Azhar ni kita ada 3 jenis bengkel, which is bengkel pertama matematik hammer. Okay, dalam matematik hammer ni lah yang saya tekankan kepada pelajar mengenai kata kunci. Okay, kata kunci dan juga konsep dalam setiap syllabus. Maksudnya kalau ibu bapa kat rumah pun boleh buat benda yang sama lah. Okay, langkah pertama, okay, tunjukkan pada anak-anak tentang konsep setiap bab. Contohlah konsep pecahan tu apa, konsep tambah tu macam mana, darab, tolak, bahagi, semua tu. Okay, itulah. Alright, so dari segi kata kunci, lagi saya akan sharekan beberapa kata kunci untuk ibu bapa tengok, okay, boleh share pada anak-anak nanti. Okay, so yang pertama, kata kunci yang pertama adalah tambah. Okay, gaya bahasa. So bila tengok dalam soalan matematik, soalan penyelesaian masalah, soalan tak akan bagi tahu direct tambah, dia tak akan bagi tahu direct. Kebanyakan mungkin akan ada satu dua soalan dia akan cakap okey, tambahkan 1 dengan 2 contoh. Yang tu direct question. Direct question, anak-anak kita insya-Allah tak ada masalah dah. Okey, sebab orang mungkin dah tahulah macam mana cara nak tambah, nak tolak, nak darab, nak bahagi. Cuma masalah dia bila baca soalan, mereka tak tahu operasi apa yang terlibat. Okey, so kalau kita tengok pada skrin yang share tu sekarang, okey, tambah. Gaya bahasa yang pertama adalah hasil tambah. So, bila ibu bapa tengok pada soalan matematik, okey, tengok dari segi soalan penyelesaian masalah, okey, carikan kata kuncinya, ada tak perkataan hasil tambah? Okey, bila ada perkataan hasil tambah, so kita beritahu anak kita, okey, ini adalah operasi tambah. So, first step, ajar mereka, tunjukkan soalan, just keluarkan kata kunci sahaja. Contoh tengok soalan pertama, okey, cuba teka operasi apa? Contoh cakap, okey, ada soalan yang tambah, ada tolak, dah cukup, tu je. Next, soalan kedua. Maksudnya kita bimbing mereka, kita bimbing anak-anak kita untuk keluarkan operasi apa yang terlibat. Itu langkah first sebenarnya dalam matematik. Ajar mereka untuk kenal pasti operasi. Okey, macam mana nak kenal pasti operasi? Of course, mereka kena tahulah gaya bahasa matematik tu. So contoh yang pertama, hasil tambah. Okey, yang kedua, cari jumlah. Cari jumlah. So dalam soalan tu dia akan cakaplah, okey, cari jumlah, okey, sekian, okey, berapa jumlah ada? Itu salah satu juga operasi tambah. So bila kita tengok perkataan-perkataan ni, ini semua adalah contoh-contoh operasi tambah. So yang ini bukan sahaja sekolah rendah bukan sahaja sekolah rendah. Cari jumlah bukan sahaja sekolah rendah. Contoh saya bagi kata kunci cari jumlah untuk sekolah menengah daripada sekolah menengah form 1 sampai form 5. Okay, so sharing pagi ni memang mau pada sekolah rendah, tapi saya akan sentuh sikit lah untuk sekolah menengah macam mana. Cari jumlah, contoh kalau sekolah menengah dia akan cakap macam ni. Cari jumlah perimeter gambar rajah tersebut. Cari jumlah luas kawasan beloreng. Itu semua kata kunci bagi operasi tambah. Cuma kadang-kadang anak kita yang dah sekolah menengah ni, dia orang dah terlupa kata kunci yang mereka belajar di sekolah rendah
So mereka pun tak dapat nak tentukan operasi apa. Contoh bila sekolah menengah. Alright, so tadi saya perasan ada komen tadi, bagusnya apa tadi Okay, ada komen tadi. Bagusnya apa saya tak sempat tengok Alright, thank you. Bagi yang komen, bagi yang setia pada yang menonton pada pagi ni, okay. Bagusnya perkongsian ni, okay. Thank you. Okay, insyaAllah saya akan kongsikan banyak lagi dalam silsilah yang akan datang. Okay. Itu yang kedua, cari jumlah. Madrasah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Basically bukan pagi dah ni sebenarnya, dah pukul berapa sekarang? 10.40. Tak pagi sangat Okay. Waalaikumsalam. Alright, so kita pergi pada kata kunci yang ketiga. So kalau ada kata kunci sesuai, saya akan kongsikan juga untuk sekolah menengah. Okay, yang ketiga dan keempat ada dan lebih banyak. Okay, dan juga adalah operasi tambah. Okay, contoh contoh dalam soalan tu dah ada perkataan dan, tapi kita tengok pada kesesuaian ayat lah. Tak adalah semua perkataan dan tu merujuk kepada operasi tambah. Tengok pada kesesuaian ayat. So dekat sini yang saya katakan pada ibu bapa tadi mengenai gaya bahasa. Bila baca soalan, okay, kita cuba berada dekat tempat pelajar, tempat anak-anak kita macam mana. Cuba baca soalan mereka. So kita cuba tengok, okay, baca, so kita cakap, macam mana kita nak fahamkan anak-anak kita. So macam tu juga anak kita, bila baca soalan dia macam tak tahu. Mereka belajar tambah, mereka belajar tolak, mereka belajar darab, mereka belajar bahagi. So bila tengok soalan, mereka tak nampak, tambah ni kat mana? Kat mana nak kena tambah? Kat mana nak tolak? Itu isu dia, isu besar pelajar yang tak kuasai topik matematik ni sebenarnya. Itu masalah besar dia. Okey, dan adalah operasi tambah bagi gaya bahasa yang seterusnya. Okey, gaya bahasa terakhir, basically tambah ada banyak lagi saya share beberapa sahaja pada pagi ni. Okey. Ada lagi kat sini lebih banyak. Okey, lebih banyak memang sesuai daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Okey, sekolah menengah lagilah banyak kata kunci dia. Okey, mungkin tak termampu kita sebagai ibu bapa untuk kongsi kepada anak-anak sekolah menengah, tapi kita boleh bagi tahu mereka konsep asas. Konsep asas ni dia boleh terapkan pada sekolah menengah juga. Sekolah menengah ni dia just tukar kata kunci tu jadi advance sikit je. Tapi benda ni bermula daripada asas. Daripada asas benda sama. Okey, lebih banyak contoh sekolah rendah kita cakap lah, okey, lebih banyak. So kita cakap operasi apa yang terlibat bila melibatkan lebih banyak. Contoh kita ada satu barang, semakin apa tu dia jadi macam makin banyak, jadi makin 3, 4, 5. So operasi apa tu makin banyak. So mereka pun mungkin mereka fikir, kalau makin banyak operasi tambah ataupun darab. So kita cakap okey, kalau dia lebih banyak, maksudnya operasi tambah lebih banyak. Okey, kalau darab dia beza sikit, memang dia semakin banyak, tapi dah ada lain sikit dia punya kata kunci dia. Okey, so untuk operasi apa yang ibu bapa boleh share pada anak, yang pertama saya bagi tahu kita ada 4 operasi, tambah, tolak, darab dan bahagi. So ingat, 2 operasi yang akan menambahkan nombor, maksudnya nombor tu akan jadi semakin besar. So bila tengok pada soalan, kita tengok nombor tu jadi makin besar ataupun semakin banyak, itu adalah operasi tambah atau darab. Okay, so itu parents boleh share lah. Okay, bila ada soalan tu melibatkan semakin banyak, operasi tambah ataupun darab. Okay, next, kalau nombor tu semakin kecil ataupun bilangan semakin berkurang, itu adalah operasi tolak ataupun bahagi. Itu secara general yang boleh buat apa? Kongsikan pada anak-anak kita. Okay, so sesi live ni juga kalau ada anak kita yang mungkin pagi ni tak ada kelas ke kan, tak ada kelas mungkin lah kan, boleh join sekali kita punya sesi live pada pagi ni. Alright, so dekat skrin ni ada contoh soalan. Okay, tak apa, kalau soalan tu tak berapa clear, cuba dekat sini saya nak sharekan. Okay, saya nak sharekan, mungkin cuba share skrin slide saja boleh tak? Kalau slide saja tanpa ada saya, boleh tak? Clear tak? Okay, cuba kita tengok mungkin clear sikit kan? Okay, tak apa, mungkin clear sikit. Okey, contoh soalan matematik ni. Saya nak kongsikan macam mana ibu bapa nak tunjukkan contoh cara buat soalan dekat rumah. Okey, dari segi soalan sekolah rendah Contoh, ibu bapa tengok soalan ni Okey, kalau saya tengok kat screen phone saya, soalan tu jelas jugalah boleh baca Contoh dia cakap, jadual di bawah menunjukkan hasil jualan diperoleh sebuah syarikat pada bulan Julai dan Ogos. So dia cakap lah Julai berapa, Ogos berapa. Hitung jumlah hasil jualan bagi bulan Julai dan Ogos. So dekat situ, okey, ibu bapa boleh share. Okey, anak-anak, contoh macam tu. Tadi kan contoh ni contoh ibaratkan sekarang ni waktu kelas, contohlah kita ambil masa dalam 15 minit dengan anak kita untuk ajar operasi tambah contoh. Lepas tu, awal-awal tadi kita dah share kan kata kunci tambah. So, bagi tahu anak kita, okey, cuba tengok pada soalan ni. Operasi apa yang terlibat? So mereka pun cari. Okey, kalau tengok kat sini, ada perkataan jumlah hasil. Okey, kita dah share tadi kan kata kunci dia. Okey, ada jumlah hasil dengan perkataan dan. So operasi apa? Macam tu je.
Okay, so bila tengok soalan, okay, ajar anak kita untuk fahamkan operasi dulu. Itu langkah pertama. So bila baca soalan ni, okay, jumlah. So mereka cakap, okay, kalau jumlah adalah operasi, tambah. Okay, so dah cukup kat situ. Sebab tu saya cakap, okay, at least kita ambil masa 10 ke 15 minit dengan anak kita untuk kita tengok anak kita dah pandai belum mengenai operasi. Okay, untuk sekolah rendah, of course, pertama adalah sifir. Mereka kena, nak tak nak mereka kena kuasai sifir. Nak tak nak mereka kena kuasai sifir. Yang kedua adalah mereka kena mahir operasi. Mahir operasi ni bukan maksud saya mereka kena pandai tambah tolak semua tu. InsyaAllah mereka pandai nak tambah macam mana, tolak macam mana. Yang masalah dia adalah mereka nak tentukan operasi dalam soalan tu. Oh, ini kuncinya dia, betul. Ini adalah kunci dia. Okay, so bila kita sendiri, contoh kita parents sendiri luangkan masa dengan anak-anak untuk cuba buat soalan, so kita akan tahulah apa masalah anak kita dalam matematik. Contoh bila kita tengok soalan, andai kata kita sebagai parents tak dapat nak tunjuk kepada anak-anak, at least bila kita baca soalan kita tahu apa masalah untuk selesaikan soalan ni. So kita boleh cari mentor-mentor dekat luar sana, tutor-tutor ataupun cikgu-cikgu sendirian yang buat kelas ke tuition ke apa semua. Kita boleh cakap apa masalah dalam soalan ni. So kita jangan cakap kita yang ada masalah, kita akan cakap lah, okey, untuk soalan, biasanya anak saya ni ada masalah soalan matematik dalam ni. Contoh, tak dapat tukar operasi apa, tak pandai nak tambah lagi macam mana. So kita tahu apa masalah dia. So itu tujuan kita sebagai parent untuk orang panggil pantau, okey, pelajaran anak-anak. Tambah-tambah sekarang ni kan, lagi mencabar sebenarnya bila PDPR ni ada dua. Kalau anak kita pandai ambil peluang, betul-betul dia ambil peluang, kita sebagai ibu bapa beri peluang mereka untuk belajar, mereka akan jadi lebih advance daripada pelajar yang belajar secara offline tahun-tahun lepas. Okay? Kalau kita tengok result SPM tahun ni, lagi meningkat daripada zaman sebelum COVID. Kan? Lagi meningkat. Sebab apa? Sebab pelajar tu diberi peluang dan juga mereka mengambil peluang untuk belajar lebih. Sebab bila belajar online ni, tak ada had. Mereka boleh belajar kat mana-mana saja. Okay? Itu satu. Alright, so settle mengenai tambah. Okay, kita akan pergi pada yang kedua. Kita pergi yang kedua sekejap, tengok macam mana pula. Okay, tolak. Okay, tolak. Tolak ni pun kadang-kadang confuse juga. Anak-anak kita confuse. Kalau ibu apa tengok anak kita confuse pasal operasi tolak. Okay, jom kita tengok yang pertama. Okay, beza. Okay, beza. Kata kunci tolak ni sangat berbeza. Dia sangat-sangat berbeza daripada tambah. Kalau tambah tadi mungkin akan ada dalam soalan tu dia sebut perkataan tambah. Kalau tolak ni soalan tak akan cakap. Kalau soalan jenis penyelesaian masalah, dia tak akan cakap tolakkan bulan Julai dengan Ogos, takkan. Dia tak akan cakap macam tu. Dia akan cakap kata-kata kunci macam ni. So bila kita baca, kita cari kata kunci dia. Okay, itulah language bahasa. Sebenarnya kalau sekolah menengah, ada lagi cara yang lebih detail mengenai gaya bahasa. Sekolah rendah dia tak banyak sangat. Sekolah menengah lagi banyak. Okey, yang tu saya akan share insya-Allah dalam sesi live yang akan datang. Okey, beza. Jumpa perkataan beza, operasi tolak. Kita beritahu macam tu je anak-anak kita ya. Jumpa perkataan beza, operasi tolak. Okey, next. Okey, daripada Lutfa Farihin, saya dah terbaca komen dia cakap RM337890. Thank you Lutfa Farihin. Mungkin dia kira soalan tadi. Tu daripada Lutfa Farihin, RM337890. Okey, betul. Terima kasih. Betul kot. Okey, tambahkan sahaja nombor tadi ya. Thank you Lutfa. Okey, seterusnya. Selebihnya. Nampak tak? Anak-anak kita sangat agak susah sikit dalam operasi tolak ni. Sebab apa? Sebab tengok dia punya kata kunci tu. Beza, selebihnya, tak ada pun yang katakan dia adalah sebagai operasi tolak. Tak ada sebut operasi tolak. Okey, so kat sini, okey, bagi mereka faham. Okey, beza. Beza tu maksudnya ada nombor besar, nombor kecil. So nak cari beza kat tengah-tengah, kita kena tolak. Macam tu. Selebihnya, selebihnya contoh, kita ada kain 1 meter. So nak cari berapa lagi yang lebih tu. So kita kena tolak lah. Okey, macam tu contoh dia. Selebihnya, operasi tolak. Okey, sambil-sambil kita bagi kata kunci ni kan pada anak-anak, kita kena explain juga sikit. Kita bagi je contoh yang ada dekat persekitaran mereka. Contoh macam tu. Contoh kita cakap anak-anak kita ya, ada 10 biji gula-gula. Okey, kita bagi dekat kawan kita 5 biji gula-gula. So, berapa lagi lebih? Ada berapa lagi lebih? So, operasi tolak. Macam tu lah, bagi yang simple. Jangan bagi yang advance, yang besar-besar. Nanti mereka susah sikit nak faham. Terutamanya untuk sekolah rendah lah. Kalau sekolah menengah tu senang saja untuk mereka faham. Okay, next. Baki. Baki. Okay, kalau baki ni dia more kepada topik wang lah sebenarnya. Topik wang, favorite lah perkataan baki ni. Okay, jumpa saya perkataan baki, terus cakap anak kita operasi tolak.
Okey, seterusnya. Okay. So basically ada banyak lagi, ini contoh-contoh saja. Okay, next adalah kurang daripada. Okay, kurang. So kalau kurang, apalah, dia lagi sikit. Ingat macam tadi saya dah kongsikan pada parents, okay, pada tuan-puan. Awal-awal tadi saya cakap, apa sahaja dalam soalan, kalau dia berkurang, itu adalah operasi tolak. Okay, tolak. So kurang adalah operasi tolak. Okay, settle. So ada 4 lah yang saya kongsikan. Okay, mungkin walaupun boleh dapat kat sini kan, at least ada 4 hari ni boleh dah share pada anak-anak kita. Okay, alright, jom kita tengok next slide. Apa yang kita ada. Okay, so ini soalan yang seterusnya. Saya tak minta untuk ibu bapa buat soalan. Saya nak share pada ibu bapa, okay, dekat tuan-puan, macam mana kita nak macam mana kita nak ajarkan soalan matematik pada anak kita, soalan penyelesaian masalah ni lah terutamanya. Okey, kalau tengok kat situ boleh boleh baca sikit. Okey. Berikut adalah perbualan antara Aznah dan Encik Zaidi. 267,000 bungkus biskut telah dihasilkan dalam sebulan. Okey, lepas tu cakap, sebilangannya untuk jualan tempatan dan selebihnya, okey, ialah 9850 bungkus untuk diekspor ke luar negara. Tulis ayat matematik tolak yang melibatkan itu. Okey? Alright. So, daripada soalan ni, nampak tak kata kunci dia apa? Okay? Bila anak kita baca soalan, itulah masalah dia sebenarnya. Bila dia tengok, tak ada pun cakap tolak. Contoh kalau soalan ni, contoh soalan ni dia tak cakap pun. Tulis ayat matematik, macam tu dia. Contoh dia tulis ayat matematik yang melibatkan itu. Contoh dia tak cakap tolak kat situ. So basically, kalau dia tak tulis kat tolak kat situ pun, kita sebagai parent, kita boleh bagi tahu anak kita operasi tolak. Sebab apa? Ada perkataan ke atas tu, iaitu selebihnya. Okey, itulah gaya bahasa matematik. Okey, bila baca soalan penyelesaian masalah macam ni, kita kena baca separuh-separuh. Contoh macam tadi okey, 267,000 bungkus biskut telah dihasilkan dalam sebulan. So itu adalah jumlah. Okey, next. Sebilangan untuk jualan tempatan, stop. Ada kata anda kan, stop. Okey, next. Selebihnya iaitu tu yang seterusnya, selebihnya operasi tolak. Okey, so jumlah tolakkan dengan yang selebihnya, dapatlah dia punya ayat matematik. Okey, untuk ayat matematik ni adalah langkah yang terakhir sebenarnya dalam proses soalan penyelesaian masalah. Okey, soalan kehebat ke, soalan penyelesaian masalah aras rendah atau aras sederhana. Okey, ayat matematik ni adalah orang panggil apa? Susunan yang terakhir dalam jalan kerja. Dan jalan kerja kita kena buat ayat matematik tu. Okey, so untuk ayat matematik ni juga saya ajarkan pada pelajar-pelajar saya kalau dalam bengkel. Okey, saya terapkan mereka dalam bengkel Super Power Math. Okey, bengkel Super Power Math ni adalah bengkel yang mana saya nak ajarkan pada pelajar-pelajar macam mana nak bina ayat matematik. Sebab masalah utama, okey, selepas pada pelajar tak dapat kena pasti kata kunci yang pertama, yang kedua adalah mereka tak dapat buat ayat matematik. Sebab ayat matematik ni sangat penting dalam matematik. Sebab apa? Bila mereka ada ayat matematik, mereka tahu nak buat apa. Itu maksud dia. Contoh, kalau kita nak buat kek, kita kena ada bahan. Kalau tak ada bahan, kita tahu nak buat kek apa. Macam itulah contoh dia. Okey, nak buat kek, kita kena ada bahan. Kalau tak ada bahan, nak buat kek apa pun kita tak tahu. Itulah contoh dia. So kalau dalam matematik, kalau nak buat jalan kerja, nak buat jalan kerja macam mana? Kalau ayat matematik kita tak ada. Macam itulah contoh dia. Itu dia punya orang panggil apa? Macam perumpamaan. Okey, so ayat matematik ni sangat penting. Okay, so far macam ni berapa? Okey ke? Alright, kalau ada pelajar yang sedang menonton pun, okey ke? Macam mana penjelasan cikgu? Okey alright, settle kat situ soalan. Okey, so bila baca soalan macam ni, keluarkan kata kunci. Tu je. Just first step untuk terapkan anak kita supaya minat, rasa macam mudah. Kita buat benda simple je. Baca soalan, keluarkan operasi. Dah, next soalan. Baca soalan, keluarkan operasi. Okey, dah, next soalan. Itu je, cukup. Okey, ambil masa 10 ke 15 minit je. Okey, ajar mereka untuk keluarkan kata kunci. So bila mereka dah mahir keluarkan kata kunci, yang kedua, kita ajar mereka untuk buat ayat matematik. Itu dia. Okey, sebab kalau dekat sekolah, cikgu dah ajar dah mereka macam mana nak tambah. Itu kita panggil sebagai pengetahuan, input. Okey, cuma cara nak membuatnya tak ada. Kita cakap macam ni lah. Pengetahuan matematik tu ibarat macam kita punya bahan-bahan. Contoh kita ada telur, ada nasi, ada semua itulah ada bahan-bahan nak memasak. Okey, bahan-bahan tu adalah kita punya pengetahuan, topik-topik apa, operasi apa. Cuma cara nak buat dia tu, inilah dia dalam kata kunci, cara-cara nak buat penyelesaian masalah.
Okay, alright, so kita akan pergi yang seterusnya. Okay, kita tengok operasi seterusnya darab. Okay, darab. Okay, kata kunci yang pertama untuk darab. Kali. Kali. Okay, kalau saya tengok pada pelajar saya, okay, sepanjang join bengkel ataupun join kelas mentoring, untuk darab ni mereka tak ada masalah sangat lah. Sebab apa? Sebab kali, mereka tahu kali itu adalah operasi darab. Okay, sebab itu bahasa dekat kita bercakap, kita akan cakap kali, kita tak cakap darab contoh dalam bahasa hari-hari kita cakap 3 kali 2, 3 kali 4, 3 kali 5, kita tak sebut darab Okay, next. Kata-kata kunci Alright, daripada dalam topik pecahan. Kalau jumpa topik pecahan, okey, ada perkataan daripada, terus cakap operasi darab. Sebagai contoh okey, dalam topik pecahan. 2/3 daripada jumlah ekor ayam. Itu dia. 2/3 daripada jumlah ayam. Okey. So 2/3 daripada tu operasi darab. Jumlah tu ambil je jumlah ayam tu berapa. Contoh, soalan dia cakap jumlah ayam 100 ekor. 2/3 daripada jumlah ayam telah mati. So 2/3 daripada tu adalah operasi darab. Terangkan mereka macam tu je. Okay? So bila mereka tahu operasi, kita ajarlah pula macam mana cara darab, macam mana nak cari bahagi. Tu dari segi teknikal part, cara-cara mengira. Okay? Alright, yang seterusnya. Ganda. Ganda sekolah rendah tak berapa sangat Ganda ni mau pada sekolah rendah, sekolah menengah sebenarnya. Gandaan sekolah menengah biasanya. Okey. Untuk sekolah rendah pun mungkin akan ada lah dia cakap, okey. Berat Ali 2 kali ganda berat Aminah contoh. Ganda tu operasi darab lah tu. Okey. Jumpa ganda operasi darab. So nak bagi adik kita faham tentang darab ni, maksudnya dia akan meningkat secara ganda-ganda. Contoh dia meningkat ganda 2, ganda 4, 6, 8, dia contoh. Okey, dia akan naik-naik macam tu. Kalau tambah ni kita just ambil jumlah je. Ambil, kumpulkan semua, jadilah operasi tambah. Okey. Next, yang terakhir untuk operasi darab, cari kuantiti yang sama. Cari kuantiti yang sama ni mungkin kurang faham sikit macam mana dia punya kata kunci. Yang ni mau kepada soalan kebat ataupun soalan penyelesaian masalah. Okey. Cari kuantiti yang sama. Sebagai contoh, kata kunci ni adalah contoh soalan dia akan cakap macam ni Okey. Berat. Bukan, sorry. Okey, gula-gula lah saya buat simple Okey, sebiji gula-gula harga dia 50 sen. Okey. Satu biji gula-gula harga dia 50 sen. Berapa biji gula-gula yang sama? Berapakah harga 5 biji gula-gula yang sama? Itu maksud dia contoh cari kuantiti yang sama. Maksudnya soalan akan bagi untuk harga untuk satu berapa, kita kena cari untuk jumlah yang sama tapi pada nilai yang lain. Macam tu. Siti Suraya binti. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Okey. Itu maksud cari kuantiti yang sama. Yang ni susah sikit lah dia punya kata kunci, tapi kat situ pelajar kena faham bila jumpa soalan bentuk soalan macam tu, itulah operasi darab. Okey, untuk cari kuantiti yang sama ni dia bukan mau kepada kata kunci, tapi dia mau kepada bentuk soalan. Jumpa bentuk soalan macam ni, darab lah tu. Okey, jumpa bentuk macam ni, darab lah tu. Okey, dia bukan kata kunci lah sebenarnya, dia mau kepada bentuk soalan. Okey, selesai. Okey, untuk operasi darab. Okey, so seterusnya sangat okey cikgu. Okey, ni ada contoh soalan tengok contoh soalan kat sini Alright, so parent pun boleh buat juga lah benda sama tengok mungkin anak kita ada homework kan, dia cakap ada homework ada ni, cuba pergi tengok sekejap ada homework apa. Kalau untuk subjek matematik mungkin boleh kongsikan apa yang saya share pada pagi ni. Okey, contoh soalannya ni, rajah di bawah menunjukkan bilangan pensel di dalam sebuah kotak. Ada 3,542 batang. Okey, Hanif telah membeli 20 kotak pensel yang sama. Bila ajar anak-anak kita, kita kena sebut macam itulah, kita kena tekankan sikit dekat dia punya bahasa tu. Hanif telah membeli 20 kotak pensel yang sama. Okey, macam tu. Hitung bilangan pensel sebenar yang dibeli oleh Hanif. So, daripada soalan tu dia dah bagi satu kotak ada 3,542. So kita selingat macam tu Okey, kotak ada 3,542. So dia cakap ada 20 kotak yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, sampailah 20 kotak. So operasi apa tu? Operasi darab. Okey, operasi darab. Okey. Kata kunci dia kat situ adalah 20 kotak pensel yang sama. Okey. Kata kunci yang saya bagi yang soalan tadi yang dia tulis apa? Cari kuantiti yang sama. Itulah dia punya kata kunci. Okey.
So jumpa je soalan macam ni, jumpa je bentuk soalan macam ni, terus buat operasi darab 20 kotak pensel yang sama. Matematik ni macam tu sebenarnya. Bila kita baca soalan, okey, macam soalan ni dia pendek kan. Soalan penyelesaian masalah, kalau kebat aras tinggi, soalan dia tu dah macam dalam 3-4 ayat. 3-4 ayat maksudnya kita kena baca soalan. Okey, kita kena buat apa kalau dalam English tu kita kena potong-potong. Okey, kita potong sikit, tentukan operasi. Sebab tu langkah pertama yang saya tunjukkan tadi apa parents dulu adalah ajarkan mereka tentukan operasi. Sebab apa? Bila soalan kebat, mereka ada 4 ayat. Contohnya ada 4 ayat yang panjang. Mereka kena baca separuh. Okey, tentukan operasi apa? Baca next pula operasi apa? Next operasi apa? Last kali, yang tu last kali kena buat ayat matematik. Okey, kalau anak kita mahir ikut follow proses yang ni, insya-Allah markah penuh mereka boleh dapat. Okey, kita ajar mereka step. Sebab matematik ni mau kepada step, langkah-langkah. Okey, baca soalan, apa strategi dia nak selesaikan. Strategi tu maksudnya kita kena tentukan operasi apa. Okey, so untuk soalan ni 20 kotak pensel yang sama, operasi darab. Okey, selesai. So saya bukan nak bincangkan soalan pada pagi ni, saya just nak share pada parents apa langkah pertama yang boleh share kepada anak kita, okey, sementara berada kat rumah ni untuk mereka faham tentang soalan penyelesaian masalah. Sama maksudnya bahagikan cikgu. Sama maksudnya bahagikan cikgu. Okey, 20 kotak pensel yang sama. Kalau untuk operasi bahagi ada perkataan sama juga, tapi dia akan cakap sama lagi. Mungkin darab dengan bahagi mungkin anak kita ataupun kita sendiri ada keliru sikit kan. Okey, 20 kotak pensel yang sama itu adalah darab. Kalau perkataan sama banyak itu baru bahagi. Maksudnya dibahagikan sama banyak, diagihkan sama banyak, dikongsikan sama banyak. Itu operasi bahagi. Ada perkataan sama juga tapi ada sambungan sikit, sama banyak, okay, sama rata. Itu dia. Okay, alright, selesai. Thank you kepada yang bertanya soalan. Okay, alright, so kita akan pergi pada kata kunci seterusnya which is bahagi. Okay, bahagi. Dalam soalan penyelesaian masalah bahagi dan darab dia akan ada related biasanya, dia ada berkaitan. Okay, kita akan tengok yang pertama apa? Dia punya kata kunci. Okay, kongsi. Kongsi kongsi. Maksudnya kita kena explain lah kat dia. Contoh, ada 10 biji gula-gula, kamu kongsi dengan kawan-kawan kamu 5. So berapa seorang dapat? So kongsi itu adalah operasi bahagi. Sebab apa bahagi? Sebab seorang dapat 2. Bagi seorang 2, 2, 2, 2. Bagi. Operasi bahagi. Macam tu. Maksudnya kita bagi mereka kata kunci, terangkan sikit dalam situasi sebenar. Senang anak-anak kita yang baru nak mengenal nombor, anak kita tahun 3, 4, 5 kan, baru nak mengenal nombor, baru nak main matematik, baru nak berkenalan, baru nak minat dengan matematik. Ajar mereka dengan contoh yang sebenar. Ajar mereka dengan contoh sebenar, mereka lebih nampak benda tu macam mana. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, cari satu kuantiti. Cari satu kuantiti ni maksudnya dalam soalan tu dia akan cakap, okey, berapakah jumlah setiap seorang, okey, berapakah gula-gula setiap seorang akan dapat? Setiap tu maksudnya seorang lah tu, satu kuantiti. Setiap, okey, satu kuantiti. Kita nak cari untuk satu kuantiti. Ataupun berapakah jumlah 1 gram beras itu? Contoh, 1 gram, satu kuantiti. Kata kunci dia adalah satu kuantiti. Satu kuantiti ni mewakili daripada banyak-banyak bentuk soalan maksudnya kat situ kena tengok pada banyak bentuk soalan lah. Okey, banyak bentuk soalan tu kita kena faham. Okey, ini dia cakap satu kuantiti, dia cari untuk satu sebenarnya. Itu je point dia. Okey, kita cari untuk satu. Okey, alright, seterusnya. Purata. Kalau purata ni mungkin mereka tak familiar sangat sebab purata ni ada dalam bab tertentu which is bab pengendalian data. Okey, dalam sekolah rendah nama dia pengendalian data ataupun pengurusan data. Topik tu berada pasal purata ni. Okey, mungkin anak kita kurang familiar sangat. Okey, purata ni dalam topik tu biasanya baru kita jumpa purata. Purata ni maksud dia samalah. Okey, kita nak bahagikan sama rata. Purata. Okey, rata. Perkataan dia adalah rata. Okey, purata. So sama banyak. Bila cakap pasal sama banyak, terus operasi bahagi. Simple je. Kita share kata kunci, lepas tu kita ceritakan sikit. Okey, seterusnya. Okey, ada tadi komen oh kalau gitu yang sama itu artinya darab je. Ya betul. Okey. Sama tu operasi darab. Okey. Kadang-kadang kena faham bentuk soalan juga sebab darab dengan bahagi ni dia sedikit confuse. Okey, kena tengok pada bentuk soalan juga sebenarnya. Yang ni secara general dia kata kunci dia.
Okey, last sekali sama rata. Okey, macam yang saya dah kongsikan tadi sama rata. Tak kisahlah bila dia cakap dituangkan, okey. Okey, satu jug air ini dituangkan sama rata ke dalam 2 gelas. Sama rata, operasi bahagi. Okey, bahagi ni konsep dia kita nak adilkan. Okey, kita nak pecahkan setiap seorang tu dapat berapa. Setiap satu dapat berapa. Itulah operasi bahagi. Okey, untuk explain ke anak-anak kita cakap ni itulah. Okey, kita ada barang macam ni, kita nak bagi adil. Bahagi ni adalah orang panggil apa? Hukum adil. Hukum dia adalah bahagi ni adalah hukum adil. Macam mana kita nak adil dalam buat pembahagian? Okey. So operasi bahagilah nak bagi adil. Kalau kita tolak tak adil, contoh ada 10 biji geluri, kita tolak je. Kamu 3, tolak lagi 2. Kamu 2 tak boleh. So bahagi ni adalah hukum macam mana kita nak bagi dia adil setiap satu. Okey. So next slide apa? Okey, kita tengok je. Oh, kecil yang soalan dia. Okey, tak apa. Okay, so saya akan bacakan kat sini soalan dia. Bukan nak minta untuk buat soalan kat sini saya nak share pada ibu bapa macam mana cara ibu bapa boleh buat untuk tunjukkan. Okay, so mungkin kecil sikit tak apa saya bacakan contoh. Pada pertengahan tahun pertama, sebuah kilang telah menjual 3,888 bungkus kek pisang kepada 36 buah. Okay, maksudnya 388 tu jumlah semua. Jumlah semua ada 388. Dia cakap dia jual kepada 36 buah kedai. Okey, jumlah dia ada 388, dia jual pada 36 buah kedai. So ada kedai keliling dia 36. Bayangkan ada 36. Okey, berapakah purata? So soalan ni direct lah. Maksudnya kalau anak kita dah hafal kata kunci dia, terus dia boleh buat purata, operasi bahagi. Berapakah purata kek pisang yang dibeli oleh setiap kedai kek pada masa itu? Cuma, okey, kena tekankan juga anak-anak kita, walaupun mereka dah hafal, mereka dah ingat, mereka dah faham kata kunci ni, ajar mereka jangan terlalu cepat untuk menjawab soalan. Sebab matematik ni dia kena betul-betul teliti. Contoh soalan dia cakap purata, betul. Contoh kita tengok, okey, berapakah purata? Dia pun tak baca sampai habis. Okey, purata operasi bahagi. Andai katalah kat belakang tu ada lagi benda lain, mereka akan tak dapat makan lah, mereka akan tertinggal ataupun mereka tak menjawab soalan. Okey? So kat itu pun kena tekankan juga anak-anak kita, ajar mereka baca soalan daripada atas sekali. Walaupun soalan tu cakap, okay, even ambil kertas exam kena baca kat atas tu dia cakap apa. Bulatkan, pilih jawapan yang betul. Walaupun kita tahu memanglah kita akan pilih jawapan betul, takkan nak pilih jawapan salah kan. Ajar mereka untuk baca arahan. So dalam selesaikan soalan matematik, memang setiap satu tu ada maksud dia. Okay, tapi yang tu slow-slow lah. Slow-slow maksudnya anak kita dah mula minat dalam matematik, baru kita tekankan sikit. Okay, so macam ni, kalau nak buat soalan matematik, kena baca sampai habis. Kena baca sampai habis arahan dia. Tak jawab soalan. Kalau jawab soalan, mungkin tak dapat markah penuh ataupun gone. Zero terus. Okay. Alright, so contoh soalan ni, operasi bahagilah sebab dia dah bagi tahu terang-terang operasi apa? Kata kunci adalah purata, rata, okay? Dia jual. Okay? Maksudnya kita tanya kat situ, setiap kedai akan dapat berapa? Setiap kedai tu beli berapa? So operasi bahagi. Ya, hukum adil untuk operasi bahagi. Basically, semasa saya belajar dekat universiti, ada satu topik matematik ni, kos matematik yang saya ambil ni, apa nama dia? Sejarah matematik. Sejarah matematik tak silap saya nama dia. Saya lupa dah. Apa nama topik, apa kos matematik saya ambil tu? Matematik ni adalah yang kos yang saya belajar tu matematik dengan Islam. Maksudnya apa berkaitan matematik dengan Islam? Basically orang yang research dalam matematik ni, mereka tengok daripada hukum Al-Quran, semua tu. Sebab tu macam bahagi tu adil, operasi bahagi. Pasal ada lagi lah yang beberapa yang saya dah tak berapa, dah lama tinggal kan, dah terlupa. So basically dia ada pendekatan dengan matematik. Macam tu kan. Alright, so itu sahaja untuk contoh soalan bagi operasi bahagi. So cara-cara buat macam itulah. Alright, so sekarang kita nak tengok macam mana cara nak fahamkan gaya bahasa matematik. Okay, jom kita tengok pada contoh-contoh soalan. Macam mana parents nak buat. Sejarah matematik, saya tak sure dah nama tajuk tu apa sebab kos dia ada banyak sangat. Walaupun belajar matematik tapi banyak dia punya pecahan-pecahan tu. Sejarah matematik tak silap saya nama dia. Okey, soalan ini ada kecilnya. Okey, tak apalah. Okey. Sebuah bekas mengandungi 10.5 liter air. Okey, baca macam tu stop. Okey, sebuah bekas mengandungi 10.5 liter air. So ajar mereka baca soalan. Okey, sebuah bekas mengandungi 10.5 liter air. Maksudnya cakap mereka, okey, gariskan sebuah bekas mengandungi 10.5 liter. Gariskan 10.5 liter, labelkan itu jumlah.
Maksudnya asal, jumlah asal mereka ada 10.5 liter. Ini cara saya nak tunjukkan pada parents macam mana cara nak ajar anak-anak dekat rumah. Okey? 0.4 daripada air dalam bekas diisikan sama banyak. Dekat situ dah kena stop sebenarnya. Tak boleh terus baca. 0.4 daripada air di dalam bekas diisikan sama banyak ke dalam 8 biji gelas. Kalau nak kita terbaca macam tu, mereka tak nampak operasi apa. Ataupun mungkin mereka tertinggal. Basically dalam satu ayat tu dah ada 2 operasi. Okay? 0.4 daripada bekas. Okay? So gariskan perkataan daripada, buat operasi darab. Stop. Settle operasi kedua. Next. Sama banyak. Gariskan sama banyak. Operasi bahagi. Ke dalam 8 biji gelas. Hitung isi padu dan liter air dalam sebiji gelas. Gariskan sebiji. Maksudnya dia cari untuk satu kuantiti. Itu cara dia. Okay. Macam mana pelajar-pelajar yang dah boleh skor matematik full mark? Basically, kalau mereka tak hafal, kalau mereka tak hafal, ada juga tertentu student dia hafal matematik ni. Okay? Kalau yang tak hafal, mereka betul-betul faham, inilah cara mereka buat. Okay? Cara mereka faham, macam inilah. Maksudnya mereka baca satu-satu, mereka keluarkan. Okay? So kita tengok, mungkin ada step tu macam mana. Kita tengok step pertama kita buat apa. Itu step yang pertama tentukan operasi. Langkah satu, strategi dia adalah tentukan operasi apa yang terlibat dalam soalan. Okay? So kalau tengok itu, langkah satu daripada operasi darab. Okey, langkah kedua. So macam ni jugalah, parents boleh buat untuk anak-anak kita kat rumah. Okay, taruh dia. Yang kedua sama banyak operasi bahagi. Last kali mereka dah tahu kan operasi apa yang terlibat apa semua, barulah mereka boleh nak kira. Cuma nak kira tu, keluarkanlah ayat matematik. So langkah yang terakhir adalah ayat matematik. Yang ni cara betul-betul yang saya tekan kepada student saya supaya mereka betul-betul faham pasal matematik ni. Maksudnya mereka tak, mereka bukan sekadar nak tahu jawapan betul, tapi mereka ada step-step dia macam mana nak buat. Sinilah step dia. Langkah satu, wajib baca soalan, tentukan operasi apa yang terlibat. Operasi tu adalah strategi kita lah. Strategi kita nak selesaikan operasi apa, darab, tambah, tolak, bahagi. Okey. Yang seterusnya, yang ketiga adalah ayat matematik. Langkah kedua, buat ayat matematik dia. Ayat matematik ni macam sebelum kita nak selesaikan, kita kena ada benda ni dulu. Nak bagi kita nampak jelas apa yang kita nak buat. Okey, ayat matematik. Yang keempat, barulah selesaikan. Cuma kat sini saya tak tulislah selesaikan. Langkah yang terakhir adalah selesaikan. Barulah mereka boleh kira. Okey, kalau mereka praktiskan, jadi sebagai apa? Untuk mereka praktis. Bila mereka dah mahir, yang mereka tak perlu dah tulis langkah satu apa, dua apa. Mereka just buat satu, terus buatlah. Dan apa? Operasi apa? Darab. So mereka terus buat darab. Langkah kedua terus keluarkan ayat matematik dia. Langkah ketiga terus mereka solve. Macam tu kita nak terapkan bagi mereka faham dulu langkah-langkah ni. Okay. Alright, selesai soalan ni. Itulah gaya bahasa maksudnya bila baca sikit stop. Okay, kita tengok operasi. Baca. Alright, so kita tengok soalan yang seterusnya macam mana So bagi mereka baca dulu sekali. Okay, sekali baca dulu. Baca yang kedua tu baru kita stop. Okay, kita akan baca separuh-separuh dia. Okay, contoh soalan yang seterusnya ni Okay, berikut menunjukkan perbualan antara Farul dengan maknya. So dia kata, mak, saya telah beli 3 bungkus tepung gandum. Okay, dia beli 3 bungkus tepung gandum. Beli, okay. Di sini sebungkus tepung gandum ialah 0.5 kilogram. Okay, baca. So kat situ ada 2 ayat. Next, mak dia pula. Saya perlukan 0.05 kilogram tepung gandum untuk membuat sebiji karipap. Okay. Hitung jumlah karipap sardin yang dapat dibuat oleh Emak Khairul. Hitung jumlah karipap. So, ini soalan ni dia more kepada bentuk soalan ni. Soalan matematik yang ni dia akan banyak cara dia. Tapi bentuk soalan macam ni kalau pelajar boleh faham bentuk dia, pelajar akan tahu dah operasi apa yang dia kena buat sebenarnya. Okay. Alright, so kita akan tengok langkah pertama. Ingat langkah pertama, baca soalan semua, lepas tu tentukan operasi. Okay, kalau kita tengok pada situ, okay, yang Khairul tu ada operasinya. Saya telah beli 3 bungkus tepung. Isi sebungkus 0.5 kilogram. Sebungkus. So tengok operasi pertama adalah darab Dia beri 1 dan cari kuantiti lain. Okey. Itulah kata kunci dia. Dia bagi 1, maksudnya jisim 1 0.5 kilogram. Tapi dia nak cari untuk 3. Okey. So kita kena darab dengan 3. Itulah
contoh bentuk soalan darab. Okey, kalau darab ni dia tak more kepada darab dengan bahagi, dia bukan more kepada kata kunci dia more kepada bentuk soalan tu, kaedah dia. Okey. So macam ni bentuk soalan lah. Okey, dia bagi satu uji SEM dia buat apa? Dia nak cari 3. So operasi darab selesai. Okay, langkah yang kedua, still lagi operasi. Cuma ini langkah satu lah, cuma tertukar operasi. Okey, operasi yang seterusnya adalah okey, kat situ sebiji. Dia cakap sebiji kan. Okey, saya perlukan 0.05 kilogram tepung gandum untuk membuat sebiji karipap. Nak untuk satu. Cari satu kuantiti, operasi bahagi. Macam tu cara dia. Nak cari untuk satu, operasi bahagi. Alright. So, langkah yang terakhir. Langkah terakhir, bina ayat matematik. So, mereka gabungkanlah daripada yang satu tu, gabung dengan yang kedua, dapatlah operasi matematik dia, which is 3 darab 0.5 dulu. Dah dapat jawapan, bahagi dengan 0.05 kilogram. Kenapa bahagi 0.05 gram? Sebab untuk buatkan, sebab dia nak cari bilangan. Berapakah bilangan kan? Hitung jumlah karipat saja yang dapat dibuat. Maksudnya dia cari bilangan karipat yang boleh buat berapa. So, 3 darab 0.5 tu kita nak tahu dulu berapa jumlah tepung yang dia ada. Jumlah semua. Okey, kenapa kita bahagi 0.05? Sebab 1K 0.05. So, kita nak cari bilangan dia, kita kena bahagilah. Macam tu. Okay, so basically cara fahamkan gaya bahasa matematik ni saya tekankan dalam bengkel Super Power Math. Okay, so kat sini memang soalan dia advance lah. Dia advance. Okay, walaupun soalan ni arah sederhana sahaja, tapi ini dah dikatakan sebagai soalan advance untuk anak-anak kita sebenarnya. Mereka kena tertukar operasi, lepas tu mereka kena faham ayat matematik dia macam mana. Okay, untuk soalan ni dia panjang sikit ayat dia. Okay, kalau yang kehebat RTG tu lagi panjang ayat dia. So macam mana cara untuk mereka selesaikan, itulah cara untuk kita fahamkan mereka kat rumah. Okay, so kita dah 45 minit sorry, terlebih 1 minit. Right, so itu sahaja untuk kongsian saya pada pagi ni, insyaAllah. Okay, sikit sebanyak dapat membantu ibu bapa dekat rumah. Okay, sementara ada masa luangkan dengan anak-anak, okay, boleh bantu mereka, boleh pantau mereka belajar. Okay, so yang saya kongsikan ini adalah dari segi matematik. So, apa yang saya buat itulah dia. Langkah 1, fahamkan mereka tentang konsep asas, okay, keluarkan operasi. Itu yang saya ajarkan dalam bengkel matematik Hammer untuk kukuhkan mereka punya asas. Okay, yang kedua, okay, ajar mereka cara menjawab soalan. Itu maksudnya aplikasi. Mereka kena aplikasikan apa yang mereka dah tahu dalam soalan. Aplikasi ni saya ada buat dalam bengkel saya matematik. Okay, bengkel kedua nama dia aplikasi matematik. Saya akan ajarkan pada pelajar cara nak apply apa yang mereka dah belajar dalam soalan. Macam mana cara nak apply. Yang ketiga, yang macam soalan last yang saya tunjukkan tadi, itu adalah Super Power Math lah. Yang mana saya tekankan betul-betul mereka untuk menjawab soalan. Okay, so langkah ni semua ibu bapa boleh buat 3 langkah untuk mereka skor, untuk tingkatkan mereka dalam subjek matematik. Alright. So, insyaAllah itu sahaja perkongsian saya pada pagi ni. Jumpa lagi, okay, anda dalam sesi live akan datang. Okay, petang ni juga adalah which is games. So, boleh ajak anak-anak kita ramai-ramai untuk join sesi live pada petang ni, which is ada game dan juga akan ada reward. Okay, jumpa lagi sesi live akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Kata lebih faham sesuatu tajuk seperti AdMath. Tajuk yang pertama itu yang berkenaan fungsi. Itu sukarlah untuk faham. Azul ini mungkin ada perbezaan sedikit. Kerana saya selalu menghantar anak-anak saya untuk package pembelajaran di luar ataupun dengan pelbagai guru secara dalam talian ya. Dan saya dapati gaya pengajaran guru-guru yang mengajar di Lahazul ini mungkin lebih dekat dengan murid-murid. Sebab kadang saya tengok anak saya gembira, dia kena gelak macam tu, maknanya macam tak stres. Jadi bila murid-murid boleh belajar dengan gembira, sudah tentulah ilmu yang diterima tu lebih tenang dan terang. W dalam sebutan T. Jadi inilah jawapan terakhir. 4 langkah mudah untuk pelajar aplikasikan supaya dapat kuasai topik 1 matematik. Banyak lagi rahsia.